Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya pada hari ini kita dapat bertemu dalam wawancara YouTube dan FB Live Institut Pendidikan Guru Malaysia IPGM. Dalam suasana kita diuji dengan pandemik COVID-19 ini, situasi ini mempunyai hikmah yang tersendiri. Komunikasi secara digital mula diterima menjadi sebahagian daripada cara hidup manusia di dunia ini. Penularan pandemik COVID-19 juga menjadikan masyarakat bergantung kepada teknologi digital dalam pelbagai urusan. Begitu juga norma baharu dalam bidang pendidikan telah membuka ruang lebih luas untuk masyarakat berhijrah sepenuhnya kepada gaya hidup digital. Sidang penonton yang dihormati sekalian, kali ini YouTube dan FB Live IPGM mengupas tentang penganjuran International Conference on Teaching and Learning Development ICTLD 2021 kali kelima yang dianjurkan oleh Institut Pendidikan Guru Malaysia IPGM bersama-sama IPG Kampus Temenggung Ibrahim. IPGM always encourages and supports any conferences or events as well as efforts that may increase the teachers' teaching quality at the national as well as the international levels. The conference supports us in enhancing the quality of education system to develop individuals' potential that will fulfill the nation's aspiration in line with IPGM's vision as the pioneer of the excellence catalyst in teaching education. Therefore, three main foci essential to excellence, namely teaching and learning, research, development and innovation, and lifelong learning service, are given special attention in organizing this conference. Panel yang kita jemput, Alhamdulillah hari ini kita bersama dengan dua orang panel yang diundang khas untuk wawancara ini. Saya perkenalkan panel yang pertama iaitu Yang Berusaha Dr. Muhammad Nasruddin bin Bassar, Timbalan Rektor Perancangan Pendidikan dan Inovasi Institut Pendidikan Guru Malaysia selaku pengerusi International Conference on Teaching and Learning Development ICTLD kali kelima. Selamat datang Doktor. Terima kasih, selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Doktor sihat ya Doktor? Okey, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Para penonton, saya perkenalkan panel kita yang kedua iaitu Tuan Haji Zain bin Baduy, Pengarah IPG Kampus Temenggung Ibrahim Johor Bahru, merangkap pengurusi bersama penganjuran International Conference on Teaching and Learning Development ICTLD 2021 kali kelima. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam Doktor, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Selamat datang Tuan Haji ya. Terima kasih. Baik, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua panel kita telah bersama-sama ketika ini. Tanpa melengahkan masa, baiklah saya ingin mulakan dengan Yang Berusaha Dr. Muhammad Nasruddin dahulu. Baik Doktor, di kala pandemik COVID-19 melanda ini ya Doktor ya, dengan keterbatasan pelbagai perkara ya, pergerakan kita memang terbatas ya. IPGM walau bagaimanapun IPGM dan IPG Kampus Temenggung Ibrahim terus melangkah untuk merealisasikan penganjuran ICTLD kali kelima. Dan kali ini ianya dianjurkan dalam talian sepenuhnya. Jadi doktor ya, sudah pasti
ICT-LD sangat penting dan sangat istimewa buat para pendidik di luar dan di dalam dan luar negara, khususnya bagi warga Institut Pendidikan Guru. Baik, sebagai pembukaan doktor, boleh doktor ceritakan seberingkas tentang latar belakang persidangan ICT-LD ini dan apakah tujuan utama, objektif penganjuran serta apakah tema dan subtema penganjuran ICT-LD 2021 ini. Silakan doktor. Okey, terima kasih kepada Dr. Nisita, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera kepada semua. Untuk pengetahuan semua, ICT-LD ataupun International Conference Teaching and Learning Development merupakan persidangan antarabangsa yang telah kita rangka oleh IPGM 2 tahun sekali, yang kita namakan Dwi Tahunan. Dan persidangan ini kali pertama kita buat pada tahun 2012 yang kita laksanakan secara Zoom, yang pada masa itu adalah Kuala Lumpur menjadi hostnya. Dan seterusnya penganjuran kali kedua pada 2014 kita anjurkan bersama dengan Zon Sarawak, iaitu bersama dengan kampus Tun Abdul Razak atau PJ Kampus Tun Abdul Razak. Dan seterusnya pada tahun 2016 kita anjurkan sekali lagi di zon utara, di mana IPJ Kampus Tengku Bainon menjadi hostnya bagi penganjuran ICT-LD ini. Dan di Bainon ini sangat istimewa di zon ini kerana kita dapat bersama dengan partner kita yang baru, berkolaborasi dengan Malaysian Society of Education Administration and Management atau MASEM, dan seterusnya kali keempat kita laksanakan pada 2018 yang ini kita bersama dengan IPJ Campus Bahasa Antarabangsa di zon tengah yang kita laksanakan di Kuala Lumpur dan untuk tahun ini pada tahun 2021 persidangan ini kita anjurkan bersama dengan IPJ Campus Temenggong Ibrahim Johor Bahru. Dan kalau kita lihat persidangan untuk tahun 2021 ini dalam norma yang sangat istimewa. Kalau sebelumnya kita banyak bersama bersemuka, dan kali ini kita dalam norma baru, iaitu secara maya sepenuhnya persidangan ini atau atas talian. Dan persidangan ini kita laksanakan merupakan mendapat sokongan padu daripada semua pihak dalam penganjuran dia. Kita bersama dengan kita punya rakan partner kita, iaitu yang melibatkan juga NGO dan yang utama sekali Yayasan Tun Hussein On sebagai penganjur bersama seminar kita. Dan ini merupakan satu usaha kita dalam memacu persidangan di peringkat antarabangsa untuk menyediakan platform kepada warga pendidik kita, khususnya pensyarah kita, untuk terlibat dalam ICT-LD kali ini. Dan sebenarnya untuk tujuan persidangan ini yang kita anjurkan saban tahun merupakan satu platform yang IPGM sediakan untuk di peringkat antarabangsa yang melibatkan semua pihak warga Kementerian Pendidikan Malaysia, bukan saja di kalangan pensyarah IPG tetapi juga warga pendidik kita dan juga pihak-pihak yang bersama kita, PTA, IPTS dan juga pihak-pihak yang tertentu untuk sama-sama terlibat dalam penganjuran ini untuk berkongsi kepakaran, berkongsi pengetahuan, berkongsi sumber untuk pembangunan pendidikan, khususnya seiring dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 yang tujuannya adalah antaranya adalah ke arah untuk melahirkan guru berkualiti. So penganjuran persidangan ini adalah selaras dengan matlamat dan juga usaha IPGM dalam melestarikan sistem pendidikan guru khususnya yang berkualiti agar individu yang kita bangunkan tadi dapat memenuhi aspirasi dan kehendak negara kita. Dan untuk kali ini tema persidangan kita adalah Empowering of Learning Society for Sustainable Quality Education. Dan ini bertepatan dengan suasana yang mencabar sekarang ini, di mana bagaimana kita nak memastikan sustainability, quality education ini dapat berterusan
walaupun kita menghadapi apa saja cabaran yang tak pernah kita hadapi sebelum inilah, khususnya dalam COVID-19 ini. Dan seiring dengan itu juga kita memacu tema-tema seminar kita, tema-tema persidangan kita. Ada 4 tema utama, iaitu teaching and learning for teaching and vocational education and training ataupun TVET. Yang kedua adalah science, technology, engineering and mathematics ataupun STEM. Yang ketiga sustainable development goal ataupun SDG. Yang inilah yang luas temanya, yang melibatkan semua aspek SDG yang kita boleh kemukakan dalam persidangan kali ini. Dan yang keempat adalah 21st century learning skill. Ini juga merupakan satu perkara penting, bagaimana menyediakan pendidikan pendidik-pendidik kita dengan sub skill yang baru dalam bidang pedagogi, dalam bidang pengajaran yang sesuai dengan keadaan yang mencabar hari ini. Dan kita nak menyediakan bahawa guru-guru yang kita hasilkan khususnya dari peringkat IPG tadi adalah readiness teacher yang dapat menghadapi cabaran-cabaran yang kita kata cabaran kali semasa. So melalui ICTLD inilah kita berkongsi kepakaran, best practices daripada seluruh dunia yang terlibat dalam seminar ini untuk kita bersama-sama mengatasi ataupun mencari jalan penyelesaian kepada sistem pendidikan kita dan seterusnya tidak menjejaskan kepada pendidikan anak-anak kita untuk masa hadapan. Itu dulu Dr. Nisita. Baik, Doktor, tadi Doktor ada terangkan bahawa tujuan utama penganjuran ICTLD ini adalah sebagai satu platform bertaraf antarabangsa yang relevan bagi pembangunan pengetahuan pensyarah dan guru, berkongsi sumber dan kepakaran ya Doktor ya. Jadi bagaimana Doktor ya, bagaimana dengan pelibatan pembentang dan peserta dari dalam dan luar negara? Serta bolehkah Doktor jelaskan apakah manfaat atau impak persidangan ICTLD ini yang perlu direbut peluangnya ini oleh para penonton di luar sana Doktor? Silakan. Okey, terima kasih kepada Dr. Nisita. Dan kita tahu bahawa ICTLD ini kita laksanakan juga walaupun kita menghadapi pelbagai cabaran dalam norma yang baru ini, kerana di peringkat IPG, ICTLD ini merupakan satu brand, ya. Brand yang telah pun masuk tahun yang ke-8 kita merangka dia. Dan kita membawa brand ini 2 tahun sekali dan mereka ini dalam brand ini sentiasa ditunggu-tunggu oleh pembentang kita, bukan sahaja di dalam malah di luar negara. Dan dalam penganjuran ICTLD ini selama 8 tahun kita telah anjurkan ini, kita dapati dari segi penglibatan para peserta dalam dan luar negara sangat-sangat menggalakkan. Lebih daripada 50 buah negara terlibat dalam persidangan yang telah kita anjurkan sejak 8 tahun yang lalu. Dan dari segi peserta pun kita setiap kali persidangan lebih daripada 500 peserta yang terlibat secara langsung, sama ada sebagai pembentang, sama ada sebagai peserta, dan yang terlibat dalam penulisan jurnal hasil daripada persidangan ini juga kita ambil kira. Dan ini merupakan satu penglibatan profesional yang besar yang melibat juga peserta-peserta di negara kita dan juga di luar negara. Jadi dari segi jumlah penyertaan untuk kali ini untuk ICTLD 2021 ini kita menganggarkan lebih daripada 1,000 orang akan terlibat yang melibatkan bukan sahaja dari segi pembentang kertas kerja, juga peserta, juga yang melibatkan juga urustia dan keurustiaan yang lain. Lebih-lebih lagi bila seminar ini atau persidangan ini kita buka secara maya dan kita buat secara YouTube juga, nanti akhirnya kita akan dapat bahawa lebih ramai lagi mereka boleh terlibat dalam penyertaan seminar ini. Dan ini adalah seiring dengan kita punya pelan pembangunan pendidikan Malaysia dalam memacu profesionalisme keguruan. Dan kalau kita lihat di peringkat IPGM, kita rasa untuk tahun ini kita telah pun hampir mencapai 1 juta penyertaan dalam CPD ataupun Continuous Professional Development yang kita laksanakan secara webinar, secara visual, online ini kepada warga pendidik kita
dan mereka yang minat dalam bidang pendidikan. So ICTLD ini adalah sebagai pelengkap kepada pembangunan profesionalisme dan juga kesarjanaan di kalangan warga pendidik kita, yang juga melibatkan bukan sahaja di kalangan pensyarah-pensyarah kita, juga kepada guru-guru, kepada juga rakan kita di IPTA dan IPTS, dan juga guru-guru dalam perkhidmatan yang melibatkan semua pihak daripada kementerian di peringkat bahagian, di peringkat JPN dan juga di peringkat PPD dan juga di peringkat sekolah. Dan kita mengharapkan bahawa penglibatan ini akan memberikan impak besar kepada guru-guru kita dalam memacukan lagi pendidikan mereka berdasarkan kepada dapatan-dapatan yang inovatif, yang kreatif, bagaimana untuk memacu pengajaran dan pembelajaran kita, ya. Dan untuk tahun ini juga kita rasa berbangga kerana ICTLD kita pada tahun ini akan melibatkan juga pelbagai negara, ya. Termasuklah Amerika Syarikat, peserta daripada United Kingdom, ya, juga daripada negara Nigeria, Pakistan, dan tidak tertinggal daripada serantau kita, ya, Brunei, Thailand, ya, Indonesia, ya, yang sama terlibat dalam seminar kali ini. Dan lebih daripada 40 penyertaan di peringkat antarabangsa ini kita terima untuk bersama berkongsi dapatan-dapatan kajian dan inovasi mereka yang boleh disesuaikan dengan keadaan tema hari ini dalam memacu kecemerlangan pendidikan kita punya Sustainable Development Goal kita. Dan ICTLD ini merupakan satu persidangan yang saya katakan tadi, merupakan satu brand prestige yang diasaskan oleh IPJM ini, dan sudah pastilah ianya menjadi sentiasa ditunggu-tunggu oleh warga pendidik, warga pengkaji di seluruh Malaysia dan juga seluruh negara, ya. Di peringkat negara-negara luar pun sentiasa menunggu. Inilah peluang dalam bidang penyelidikan pendidikan guru khususnya untuk mereka terlibat memacu kejayaan bagaimana untuk mengkongsi best practices daripada negara masing-masing dan hasil kajian masing-masing di peringkat antarabangsa ini. Dan ini secara tidak langsung akan mengenengahkan lagi hasil kajian warga pendidik kita yang dihasilkan oleh pensyarah kita, oleh guru-guru kita, dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kehendak di peringkat global dan di peringkat antarabangsa. Dan kita menyediakan platform ini sebagai usaha untuk memastikan bahawa hasil penyelidikan kita tidak terbuku di peringkat negara sahaja. Mereka mungkin boleh dikongsi di peringkat serantau dan juga di peringkat antarabangsa jugalah, ya. Dan kalau kita lihat berdasarkan kepada 4 kali penganjuran selama ini yang telah kita laksanakan, ya, sangat besar dari segi impaknya, kesannya kepada dalam dunia pendidikan. Di peringkat dalaman kita sendiri, di peringkat IPJM sendiri, telah berjaya meningkatkan penyertaan bukan sahaja dari segi kuantiti penglibatan pensyarah dan warga pendidik, tetapi dari segi kualiti hasil-hasil penyelidikan juga telah kita tengahkan di peringkat antarabangsa. Ini dapat kita buktikan dengan sebahagian daripada hasil-hasil pembentangan dalam kajian ini telah kita berjaya untuk masuk di dalam jurnal-jurnal di peringkat antarabangsa, Scopus dan sebagainya, jurnal-jurnal berindeks tinggi. Dan ini merupakan satu bukti bahawa impak daripada ICTLD ini dapat menyebarluaskan kesarjanaan di kalangan pensyarah kita. Begitu juga dapat dalam masa sama kita dapat menunjulkan kita punya kecemerlangan profesional guru kita di peringkat global, ya. Kita tahu bahawa ICTLD ini ramai pesertanya adalah daripada negara-negara luar juga. Dan sepanjang 8 tahun, lebih daripada 52 negara yang saya sebut tadi terlibat dalam penyertaan ini. So saya pastilah di peringkat mereka telah membawa dapatan-dapatan best practices penyelidikan inovasi ini dalam memacu pendidikan di negara masing-masing. Dan hasil penyelidikan ini dapat juga merupakan satu dapatan-dapatan baru
yang kita sumbang di peringkat global. Jadi dapatan kita tidak terhad kepada lokaliti tempatan saja, tetapi kemungkinan yang sama, isu yang sama yang dihadapi di peringkat serantau juga mereka dapat gunakan di negara-negara serantau dan juga antarabangsa hasil daripada penyelidikan tersebut. So, Dr. Muhammad Nasruddin, yes. ya. Okey, Yes, tadi yes. doktor dah menerangkan seberengkas tentang secara ringkas penganjuran ICTLD ini, ya. Dah 8 tahun penganjuran ini kali kelima, 2 tahunan. Saya ingat saya nak beralih kepada soalan yang kedua. Saya nak beralih kepada Tuan Haji, panel kita yang kedua, iaitu Tuan Haji Zain bin Baduy, ya, selaku pengerusi bersama ICTLD kali kelima ini. Okey, baik Tuan Haji. Persidangan ini merupakan kali yang kelima Tuan Haji. Ya, tahun ini dilaksanakan IPGM akan menganjurkan bersama-sama dengan IPG Kampus Temenggung Ibrahim. Jadi Tuan Haji, ya, kalau kita lihat walaupun dalam situasi pandemik ini Perintah Kawalan Pergerakan dikenakan di seluruh dunia, penganjuran ICT ini tetap diteruskan. Jadi Tuan Haji, sudah pasti penganjuran ICTLD kali ini amat berbeza dengan penganjuran tahun-tahun sebelumnya. Jadi bolehkah Tuan Haji terangkan apakah kelainan yang bakal ditampilkan dalam persidangan kali ini Tuan Haji? Dipersilakan. Terima kasih Dr. Nosita selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Usia, sahabat saya Dr. Muhammad Nasruddin dan sidang penonton yang saya hormati sekalian. Baiklah, seperti yang Dr. Nosita sebut bahawa pada waktu ini kita sedang berhadapan dengan norma baru berikutan pandemik yang melanda seluruh dunia, dan Dr. Nasruddin tadi pun sebagai panel pertama telah menyebutkanlah tentang panjang lebar sejarah penganjuran ICTLD ini sebelum-sebelum ini, dan ini adalah kali yang kelima yang dijalankan secara bersama dengan IPG Kampus Temenggung Ibrahim. Jadi suka saya menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan kepada soalan yang dikemukakan oleh moderator tadi tentang kelainan. Pastilah sesuatu yang lain sebab kita sekarang dalam menghadapi pandemik yang mana semua orang, semua keadaan, dalam semua gaya hidup kita semuanya menggunakan atas talian. Jadi tidak ketinggalan dalam ICTLD yang kelima ini yang dianjurkan oleh Temenggung Ibrahim. Kita berhadapan dengan pandemik tetapi ia tidak menjadi satu halangan atau rintangan yang menghalang untuk kita menganjurkan satu program yang sangat besar, yang saya yakin ia berimpak sangat besar yang boleh memberi manfaat kepada semua pihak, khususnya di kalangan golongan pendidik. Jadi apa yang saya ingin sebutkan di sini adalah bahawa kami sangat bertuah. Jadi pada julung-julung kalinya diadakan ICTLD ini kali yang kelima, kami menganjurkannya secara atas talian sepenuhnya. Okay? Semua event-event yang berkaitan dengan ICTLD ini termasuklah sidang selari pembentangan kertas kerja melalui sidang selari, penyampaian ucap utama, sidang pleno, malah majlis perasmian penutupan diadakan secara atas talian, 100% atas talian melalui platform Google Meet, Facebook Live dan YouTube Live. Dan seterusnya, kelainan yang seterusnya ialah walaupun ia dijalankan secara atas talian, saya percaya dan saya sangat yakin ianya dapat dijalankan dengan lebih teratur dan lebih sistematik. Maksudnya pandemik ini ada membawa kebaikan dari segi ada hikmahnya lah, yang mana ini dapat menarik lagi ramai peserta-peserta dari luar negara kerana tidak perlu berbelanja dari segi tiket kapal terbang, penginapan dan sebagainya. Dan ini yang dinamakan dalam situasi kita telah mendalui sasaran kita, di mana kita lagi awal kita bergerak menggunakan ICT sepenuhnya, menggunakan atas talian sepenuhnya. Jadi dalam program ini, dalam seminar ini, ia dijalankan secara atas talian
dan tanpa sebarang kos. Ini sebarang kos maksudnya para peserta yang mengambil bahagian tidak perlu membuat sebarang pembayaran. Jadi inilah keistimewaan, kelainan yang ketiga yang boleh saya sebutkan. Ini adalah satu kelainan yang paling utama, iaitu julung-julung kalinya program sebegini gah, sebegini hebat, sebegini berprestij tanpa sebarang bayaran. Jadi saya rasa tuan-tuan dan puan-puan, para pendidik sangatlah rugi kalau tidak mengambil kesempatan sebaik-baiknya untuk menyertai seminar ini kerana ianya dijalankan secara percuma. Bayangkanlah kalau kita menyertai seminar peringkat kebangsaan saja pun kita dikenakan yuran yang agak tinggi, apatah lagi dengan peringkat antarabangsa. Itu belum kira kos-kos lain lagi, termasuk kalau kita menyertai di peringkat antarabangsa segi kos penginapan, tiket kapal terbang dan sebagainya. Dan ini kita boleh laksanakan di kediaman masing-masing, tetapi kita telah memberi sumbangan yang besar yang dapat dicapai di merata-rata tempat tanpa batasan sepadan dan geografi, semuanya atas talian. Ini satu kelebihan dan kelainan yang sangat istimewa lah yang saya fikirkan dalam program ni. Jadi saya tidak ragu-ragu bahawa program ini insya-Allah kami yakin dapat menjalankannya dengan cukup baik, cukup teratur dengan kerjasama semua pihak daripada pihak urustia, penganjur dan sebagainya. Dan yang terakhir sekali, kelainan yang terakhir sekali ialah kita mendapat kerjasama yang baik daripada pihak penganjur, Dr. Nosita, pihak penaja utama kita, iaitu rakan senija kita yang banyak memberi dukungan, sumbangannya, bukan sahaja membiayainya dari segi penganjuran program ni, termasuk juga memberikan hadiah dalam bentuk wang tunai kepada pembentang-pembentang yang terbaik dalam berupa wang tunai kepada pembentang-pembentang pada kali ini. Itulah yang saya rasa kelebihannya dan kelainannya. Okey, baik Tuan Haji, terima kasih Tuan Haji ya. Itu para penonton yang dihormati sekalian, apa yang diterangkan oleh Tuan Haji tadi memang sesuatu yang sangat menarik. Ini ada satu peluang yang perlu direbut oleh para pendidik di luar sana, sama ada di dalam ataupun di luar negara ya, untuk mengikuti menyertai seminar secara percuma ini ya. Dan Tuan Haji, saya ingin lanjutkan soalan saya Tuan Haji ya. Kita penganjuran yang cukup istimewa ini memang zero cost, memang mudah sangat ya. Jadi bolehkah Tuan Haji terangkan apakah pengisian acara ataupun siapakah pakar-pakar yang dijemput ataupun turut serta dalam ICTLD kali ini Tuan Haji? Silakan. Terima kasih Dr. Nosita. Baiklah, saya akan terangkan serba sedikit tentang pengisian pada acara yang akan dilangsungkan pada ICTLD pada yang kelima ini. Pertamanya ialah tentang pembentangan sidang pleno daripada pakar-pakar pendidikan antarabangsa dan tempatan. Okey, antara jemputannya ialah Dr. Greg Burnett, iaitu dari James Cook University Australia, Profesor Dr. Masakazu Teragaito daripada Universiti Hiroshima. Jemputan kita yang ketiga iaitu Profesor Madya Dr. Yah Swin Zeng, National Chang Cheng University Taiwan, dan Profesor Stephen J. Hall daripada Universiti Sunway University dari negara kita lah. Jadi pakar-pakar ini akan membentangkan pelbagai tema berkaitan dengan pendidikan, termasuk berkaitan pendidikan guru, kreativiti yang berkaitan dengan digital, dan termasuklah hal-hal lain yang berkisar pendidikan pada masa kini lah yang sedang berlangsungkan ini, terutamanya bila suasana pandemik inilah. Ini semua mencabar kita untuk meneroka sesuatu yang baru. Baiklah, seterusnya kita juga ada ucap utama yang akan disampaikan oleh
Yang berusaha Dr. Ahmad Rafi'i bin Cik Kasim, Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. Beliau akan mengupas tema ICTLD tahun 2021 ini yang bertajuk Empowering a Learning Society for Sustainability through Quality Education. Dan yang ketiganya adalah sesi pembentangan selari di mana sebanyak 173 kertas pembentangan yang melibatkan lebih daripada 400 orang lah, 425 orang penyelidik dari dalam dan luar negara yang akan dikongsikan, akan dibentang dalam ICTLD ini. Jadi saya haraplah tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton di sana supaya tidak ketinggalan bersama-sama kami. Dan yang keempatnya, majlis perasmian penutupan ICTLD tahun 2021 ini, kita sangat berbesar hati kerana majlis penutupan ICTLD 2021 ini akan disempurnakan oleh Timbalan Menteri Pendidikan 2 yang berhormat Senator Datuk Dr. Mah Hong Sun. Itulah antara event-event yang akan dilaksanakan sepanjang seminar ICTLD kali ini. Itu yang dapat saya terangkan. Mungkin kita boleh terangkan lagi apabila ada soalan-soalan yang berikutnya berkaitan tentang event-event ini. Terima kasih Tuan Haji. Itu tentang Tuan Haji telah menerangkan tentang kelainan dan juga apa pakar-pakar yang dijemput dalam ICTLD yang kelima ini ya. Para penonton yang dihormati sekalian, saya ingin beralih semula kepada panel kita yang pertama tadi yang berusaha Dr. Muhammad Nasruddin bin Basar. Ya Doktor. Pelbagai acara diketengahkan ya, pembentangan sidang pleno oleh pakar-pakar dari universiti luar negara. Selain itu kita ada ucap tama oleh Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia Sektor Pembangunan Profesional Mas Keguruan ya. Baik Doktor, bagaimanakah persidangan ini dapat dikaitkan dengan transformasi IPG 2016 hingga 2025 yang sedang berjalan Doktor? Silakan Doktor. Terima kasih kepada Dr. Nisita. Sebenarnya transformasi IPG 2016-2025 ni merupakan satu pelan strategik jangka panjang 10 tahun yang kita rangka sejak pada 2016 sampai 2025. Dan pelan strategi ini memang berkait rapat dengan salah satunya elemen penyelidikan atau pembudayaan penyelidikan dan inovasi yang menjadi kluster yang ketiga dalam transformasi tersebut. Dan oleh kerana seminar ini juga dari peringkat antarabangsa, jadi berkait juga dengan kluster yang ketujuh iaitu dari segi pengantarbangsaan. Dan kalau kita lihat transformasi IPG 2016-2025 ini merupakan satu hala tuju yang nak kita capai pada tahun 2025. Dan kita telah pun mencapai dua fasa, iaitu fasa pertama 2016-2018, iaitu di mana kita telah melaksanakan pengukuhan penyampaian kita. Di kini kita telah menyusun governance akademik kita, memperkasakan governance akademik kita dengan niche-niche di setiap kampus dan kita telah menjalankan talent review dan sebagainya untuk mengukuhkan pensyarah kita. Dan bagi fasa yang kedua iaitu hingga tahun 2020 itu 2018-2020 adalah kepada pencapaian di peringkat kebangsaan. So banyak kejayaan yang telah kita capai juga di peringkat kebangsaan, terutamanya dalam aspek penyelidikan ini yang telah kita capai di peringkat kebangsaan. Antaranya yang sangat signifikan dengan kita ialah pencapaian kita punya grant-grant penyelidikan yang kita dapat sama ada melalui FRGS ataupun melalui agensi-agensi luar melalui ABM kita yang lebih daripada hampir 1 juta lah kita dapat grant-grant penyelidikan daripada kementerian sendiri dan juga pihak-pihak luar dan juga FRGS kita. Dan ini semua adalah memacu untuk mencapai pencapaian di peringkat kebangsaan kita.
Dan bagi transformasi kita berada pada fasa yang ketiga ini, iaitu 2021 hingga 2025 adalah pencapaian yang kita targetkan untuk mencapai pengiktirafan dan juga pengiktirafan di peringkat global. Jadi inilah merupakan satu usaha kita, dan ICTLD merupakan salah satu inisiatif yang kita anjurkan untuk mencapai pengiktirafan di peringkat global ini. Ini dapat kita lihat dengan kejayaan-kejayaan pembentang-pembentang kita yang dapat berkongsi dapatan-dapatan kajian mereka di peringkat antarabangsa ini, dan seterusnya dapat digunakan oleh negara-negara lain, ya. Dan juga dalam masa yang sama kita berkongsi juga dapatan-dapatan seperti yang dikatakan oleh Tuan Haji Zain tadi, pengusi bersama untuk ICT kali ini, di mana speaker-speaker kita yang datang daripada pelbagai negara juga akan berkongsi dapatan-dapatan terbaru hasil daripada kajian mereka yang dapat kita kongsi di sini. So kita melihat di peringkat pencapaian di peringkat global daripada pembentang-pembentang antarabangsa ini, apa lagi yang boleh kita tambah baik dalam sistem pendidikan di negara kita, dan apa lagi faedah-faedah yang boleh kita teroka ataupun kita ceburi inovasi-inovasi baru yang telah mereka cetuskan yang boleh kita ikuti untuk kita memacukan lagi sistem pendidikan negara kita. Dan kita mengharapkan bahawa dengan seminar ini ataupun persidangan ICTLD ini sebenarnya dua dalam satu, iaitu dari segi pencapaian di peringkat global, dari segi penyelidikan, iaitu kita memperkasakan dalam kluster kita ketiga kita, pembudayaan penyelidikan, dan dalam masa yang sama juga kita memperkasakan hubungan antarabangsa kita sebagai salah satu dalam kluster ketujuh kita yang kita laksanakan. Seperti mana yang saya katakan dari awal-awal tadi, bahawa matlamat utama ICTLD ini adalah untuk memperkukuhkan kajian-kajian yang berimpak tinggi. So kita tahu bahawa daripada 170 perbentangan yang akan dilaksanakan melalui ICTLD ini adalah kajian-kajian yang telah kita cuba, yang telah kita uji keberkesanannya di peringkat sekolah khususnya. So banyak best practices yang telah kita uji hasil daripada kajian-kajian ini, dan inilah yang nak kita kongsikan di samping kerangka-kerangka konsep yang lain yang boleh kita teroka dalam konteks penyelidikan ini. Dan kita harap melalui strategi utama kita ini, kita dapat memastikan bahawa ICTLD 2021 merupakan salah satu usaha kita dalam memperkasakan transformasi IPG 2016-2025 dalam rangka hala tuju kita untuk kita mencapai pengiktirafan global kita di peringkat akhir. Dan ini dengan secara tidak langsung akan dapat meningkatkan lagi profil IPG kita di peringkat antarabangsa. Dan ini seiring dengan matlamat transformasi itu sendiri adalah untuk meningkatkan standard pendidikan di Malaysia melalui latihan dan pembangunan pendidikan guru yang berterusan. Itu saja Dr. Dista untuk setakat ini. Baik, terima kasih Dr. Muhammad Nasruddin. Para penonton yang dihormati sekalian, kita dah mendengar tadi penjelasan panjang lebar daripada dua panel kita, dan ICTLD ini adalah merupakan wadah perkongsian dan percambahan ilmu melalui hasil penyelidikan yang dikongsikan. Baik, saya ingin pergi soalan yang terakhir. Soalan terakhir saya kepada Tuan Haji Zain. Apakah harapan yang dihasratkan dari persidangan ini, Tuan Haji? Silakan Tuan Haji. Terima kasih Dr. Nosita. Tentulah hasrat yang paling utama sebagai penganjur, kita mengharapkan daripada persidangan ICTLD ke-21 ini, tahun 2021 ini, kita mengharapkan banyak penyelidikan yang berimpak tinggi, yang bertaraf antarabangsa yang dapat dihasilkan. Sesuai dengan tema penganjuran kita lah. Yang seterusnya, daripada persidangan ini juga, saya mengharapkan dapat menjadi satu platform kepada warga pendidik, sama ada pensyarah ataupun
bakal guru sendiri untuk membina jalinan dan jaringan supaya mereka dapat berkongsi seperti yang Dr. Nasaruddin sebut tadi, berkongsi pengalaman, dapatan baru, kemudian berkaitan dengan the best practices yang boleh kita kongsikan untuk manfaat bersama, kerana pesertanya bukan terdiri pada peserta dari Malaysia tapi dari pelbagai pelosok dunia, yang mana saya percaya setiap daripada apa yang mereka bentangkan adalah berdasarkan pengalaman-pengalaman mereka, yang mana pengalaman-pengalaman itu boleh dijadikan panduan dan boleh dijadikan panduan kepada kita untuk peningkatan yang lebih baik lagi, untuk penyampaian pendidikan kita, baikkan kajian atau sebagainya untuk yang lebih bertaraf antarabangsa lagi lah, yang bertaraf lebih global. Dan yang seterusnya yang hasrat kami sebagai penganjur ialah seperti yang sebut oleh Dr. Nasaruddin tadi. Dalam keadaan sekarang ni kita dalam gelombang yang ketiga transformasi IPG 2016-2025, yang mana kita mengharapkan pengantarabangsaannya melalui penglibatan pensyarah dan juga pelajar dalam pentas-pentas antarabangsa. Jadi ditambah dengan program ini yang dijalankan secara percuma tanpa bayaran, tentu sekali harapan terakhir saya lah yang ingin saya jelaskan di sini adalah penyertaan yang meluas, penyertaan yang lebih besar lagi di kalangan warga pendidik, supaya banyak kajian-kajian dan penyelidikan yang berkualiti tinggi dapat dikongsi bersama melalui platform seperti inilah. Malah saya percaya ia akan dapat meningkatkan pemartabatan dan kelestarian ilmu itu sendiri. Sebab ilmu ni dia tidak statik, dia sentiasa berkembang, bersifat dinamik dan progresif. Jadi kita sudah tiba masanya kepada kita untuk mencari peluang-peluang baru dan pada masa sama dapat membina jaringan dan jaringan yang lebih meluas lagi supaya kita dapat meningkatkan taraf penyelidikan kita, kualiti pendidikan guru kita, kualiti pendidikan kita untuk membina negara pada masa hadapan yang berdaya maju, berdaya saing, yang berpendapatan tinggi. Itu harapan saya lah, harapan kami daripada pihak penganjur. Baik, terima kasih Tuan Haji. Para hadirin yang dihormati sekalian, para penonton yang dihormati sekalian, ya, kita telah berada di akhir rancangan ini, program ini. Kita telah mendengar tadi ahli panel, 2 orang ahli panel yang kita ketengahkan yang merupakan tulang belakang penganjuran International Conference on Teaching and Learning Development ICTLD 2021 kali yang ke-5 ini. Baik, sesungguhnya ICTLD ini adalah ruang untuk para penyelidik berkongsi hasil kajian mereka, ya, dan impaknya akan diterima oleh warga pendidik sendiri, terutamanya dari segi pedagogi terkini dan terbaik untuk dipraktiskan dalam bilik darjah. Semuanya ini adalah demi kemenjadian pelajar dan murid-murid kita, ya, untuk mencapai ke taraf negara maju. Baik, para penonton yang dihormati, setelah 4 kali penganjuran ini dijalankan, ya, dilaksanakan, untuk kali yang ke-5 ini istimewanya telah diterangkan oleh ahli panel kita tadi. Pada tahun ini penganjuran ICTL ini dibuka secara percuma, ya. Jadi bagi saya, bagi pihak seluruh jawatan kuasa penganjuran ICTL di 2021 mengucapkan ribuan terima kasih kepada 2 orang ahli panel yang kita undang pada hari ini, iaitu Dr. Muhammad Nasruddin bin Basar dan juga
pengurusi bersama Tuan Haji Zain bin Baduy, Pengarah Institut Pendidikan Guru Temenggung Ibrahim, dan juga saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kru penerbitan yang terlibat dan seluruh warga kerja yang terlibat dalam penganjuran ICTLD 2021 ini. Kita mengharapkan penganjuran ICTLD ini akan berjalan dengan lancar ya, dan di akhir kata saya sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala yang buruk itu datangnya dari kelemahan kita sendiri. Saya dengan rendah diri ingin mengakhiri program kita hari ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih semua.